Pernahkah anda terfikir mengapa kita perlu mempelajari penulisan akademik? Jadi pada video kali ini kami akan membincangkan tentang satu topik yang menarik. Namun sebelum itu, saya akan memberikan satu rangkap pantun. Berjiwa besar banyak pula harta, suci hati suka menjaga. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat sejahtera kepada yang lain juga. Pada video kali ini kami akan menerangkan tentang analisis artikel, iaitu tugasan 3 kami, Persembahan Penulisan Akademik GWCP 1042. Kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, iaitu Alif Izham, Amirul Asri dan saya sendiri, Khairul Nizam. Dalam video kali ini kami akan menerangkan tentang artikel yang telah kami pilih, keutuhan wacana artikel tersebut, sumber rujukan dan juga kejelasan yang terdapat dalam artikel tersebut. Untuk sumber rujukan artikel yang telah kami pilih ialah Nur Azli Nordin dan Jupri Bachotang, terbitan 2021, tentang isu dan trend penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi jurnal yang artikel ini termasuk dalam jurnal pendidikan awal kanak-kanak kebangsaan, volume ke-10, keluaran pertama. Dan artikel ini terkandung dalam halaman 99 hingga 107. Baik. Keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan pada tahun 1996, keutuhan wacana ini merupakan suatu kesatuan ucapan, pertuturan dan percakapan. Manakala menurut Asmah Omar pula, keutuhan wacana ini merupakan keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Baik. Keutuhan wacana yang pertama ialah keutuhan semantik. Terdapat dua jenis keutuhan wacana dari segi semantik. Yang pertama, hubungan antara bahagian-bahagian wacana. Yang kedua, kesatuan latar belakang semantik. Hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana melibatkan hubungan antara klausa dan ayat. Contoh keutuhan semantik adalah yang pertama, hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel tersebut, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2011 hingga 2025 yang telah dirangka dan dirancang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 2011 merupakan langkah untuk mendepani tuntutan dan cabaran semasa Kementerian Pendidikan Malaysia 2011. Di sini kita dapat lihat, pelan ini ditubuhkan untuk mendepani tuntutan dan cabaran semasa Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2011. Yang kedua, hubungan sebab dan akibat. Menurut Sundus 2018, penggunaan peranti atau gadget dalam tempoh masa yang lama akan menyebabkan kanak-kanak mengalami kelewatan dalam bertutur. Di sini dapat melihat akibat daripada penggunaan peranti atau gadget dalam tempoh masa yang lama adalah kanak-kanak akan mengalami kelewatan dalam bertutur. Dan contoh yang terakhir yang terdapat dalam artikel tersebut dari segi keutuhan semantik adalah hubungan syarat dan hasil. Sandra 2013 menyatakan bahawa penggunaan kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi sebenarnya mampu untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Maka dengan itu pendekatan ICT ini diterima pakai sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam pendidikan prasekolah. Di sini dapat lihat, melalui penggunaan kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi, kita dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Baik, yang seterusnya adalah keutuhan fonologi. Keutuhan ini melibatkan hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Hal ini dapat menimbulkan hubungan semantik yang berbeza. Terdapat unsur-unsur paralinguistik iaitu alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Contoh keutuhan fonologi yang terdapat dalam artikel ini adalah yang pertama, ayat penyata intonasi suara yang mendatar. Contohnya ayat Goodwin dalam Papadakis 2014 mengatakan bahawa kanak-kanak pada hari ini telah menggunakan pelbagai jenis peranti seperti papan pintar, iPad, telefon, e-games dan permainan berbentuk elektronik yang lain untuk mereka belajar mengenali sesuatu yang baru dan berkomunikasi dengan cara yang baru. Baik, yang seterusnya,
keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat beberapa jenis keutuhan gramatikal dalam suatu wacana dan penanda wacana. Antaranya ialah penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Yang pertama, penanda rujukan. Melibatkan rujukan terhadap kata ganti nama dalam bahasa Melayu kerana fungsinya yang menjadi rujukan dalam pembinaan sesebuah wacana. Yang kedua, penanda penggantian. Merupakan proses penggantian unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan kelafsar. Penanda elipsis merupakan pelenyapan sesuatu perkataan atau rangka kata untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat dalam ayat sebelumnya. Penanda penghubung berfungsi sebagai penjalin unsur-unsur empat linguistik seperti perkataan, frasa atau ayat dalam sesuatu wacana. Penanda penghubung musabab merupakan penanda yang menyatakan sebab sesuatu itu terjadi. Contoh yang terdapat dalam artikel tersebut adalah penanda penggantian verbal. Sehubungan dengan itu, pengimplementasian ICT serta aplikasi mudah alih dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah terus dibudayakan bagi menyokong pembelajaran kanak-kanak pada hari ini. Yang kedua adalah penanda penghubung musabab. Perkara ini terjadi kerana kanak-kanak tidak berkomunikasi dengan individu yang lain serta tiada berlakunya interaksi sosial antara kanak-kanak dengan orang lain. Mana yang kita nampak dalam ayat ini, kanak-kanak ini tidak berkomunikasi dengan individu lain serta tiada berlakunya interaksi antara kanak-kanak dengan orang lain merupakan kaitan kepada kelewatan dalam bertutur. Penanda penghubung tambahan. Kajian pembangunan aplikasi mudah alih untuk pentadbiran kanak-kanak wajar untuk dilaksanakan. Kajian ini akan menyokong pembelajaran kanak-kanak kerana sudah menjadi trend untuk para pendidik menggunakan aplikasi multimedia dan mudah alih sebagai bahan bantu mengajar. Sini kita dapat lihat ayat yang kedua ini berkait rapat dengan ayat yang pertama. Baik, terima kasih Izham dan Khairul atas penyampaian sebentar tadi. Baik, mari kita pergi kepada keutuhan wacana yang terakhir, iaitu keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Selain itu, hubungan ini boleh dicapai melalui penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Tambahan pula, terdapat beberapa cara untuk memperoleh hubungan leksikal ini, iaitu melalui pengulangan kata, antonim, sinonim dan hiponim. Mari kita lihat contohnya pula, iaitu dari segi sinonim dan pengulangan kata. Kita pergi satu persatu. Sinonim. Kajian yang dijalankan oleh Kamaruzaman et al. 2017 ke atas 60 orang guru prasekolah mendapati bahawa 60% bersetuju bahawa kesedaran penggunaan ICT dalam pembelajaran kanak-kanak adalah pada tahap yang rendah. Perkara ini juga dijelaskan lagi di dalam kajian yang sama, iaitu seramai 68% mengakui bahawa mereka mempunyai pengetahuan yang terhad dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berbantukan ICT. Daripada kajian ini menunjukkan kepada kita bahawa para pendidik prasekolah masih. Baik, dalam ayat ini kita dapat lihat perkataan yang sinonim ialah pada baris kedua, iaitu bersetuju, dan juga dengan perkataan pada baris keempat, iaitu mengakui. Perkataan bersetuju dan mengakui ini merupakan perkataan yang berlainan tapi mempunyai maksud yang sama dan erti kata lain, iaitu sinonim. Baik, contoh yang kedua ialah pengulangan kata. Pembelajaran menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi pastinya memerlukan kanak-kanak menggunakan gadget. Di atas beberapa kesan yang negatif dalam penggunaan gadget kepada kanak-kanak, maka perkara ini juga menjadi isu kepada para pendidik untuk menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu. Baik, dalam ayat ini kita dapat lihat perkataan yang diulang ialah menggunakan. Ianya diulang pada ayat yang kedua dengan perkataan penggunaan.
Ya, baik. 3. Baik, mari kita beralih kepada sumber rujukan pula. Dari segi sumber rujukan ini, ianya merujuk kepada tanggungjawab penulis untuk mengiktiraf idea atau konsep asal yang digunakan untuk menulis kertas penyelidikan, artikel, tugasan dan lain-lain. Selain itu, sumber utama rujukan perlulah dari sumber yang boleh dipercayai, iaitu berprinsipkan kejujuran, rasa hormat, amanah, keadilan dan tanggungjawab integriti akademik bagi menjamin fakta dan isi kandungan yang jelas dan benar. Seterusnya, gaya penulisan rujukan yang difokuskan ialah American Psychological Association, iaitu APA, di mana merupakan satu pertubuhan profesional yang membangunkan garis panduan atau gaya performatan kertas akademik. Akhir sekali, penulis perlu memahami format ini dengan betul dan nilai asas penulisan akademik serta batasan plagiarisme. Saya ulang, batasan plagiarisme. Baik. Antara tujuan sumber rujukan ini ialah memberi perakuan kepada sumber penulisan dan mengiktiraf idea atau konsep asal yang digunakan. Secara amnya, format sumber rujukan ini ialah mengikut abjad menaik dan perlu dijustify. Baik, manakala dalam contoh ini ialah menunjukkan penulisan sumber rujukan yang tidak dijustify. Maknanya ini ialah sama sekali tidak betul. Ianya perlu dijustify. Baik. Antara contoh sumber rujukan berdasarkan artikel yang dikaji oleh kami ialah jenis artikel. Format sumber rujukan ini perlulah didahului dengan nama pengarang, tahun penerbitan, tajuk artikel, nama jurnal yang ditulis dengan condong hurufnya, nombor keluaran dan diakhiri dengan nombor halaman. Contohnya seperti inilah. Baik. Contoh yang kedua ialah sumber rujukan daripada internet. Ianya perlu didahului dengan nama pengarang ataupun editor, seterusnya diikuti dengan tarikh, tajuk laman web ataupun halaman utama web tersebut dan diakhiri dengan link yang dirujuk. Baik. Terima kasih saudara Amirul Asri atas penjelasan yang menarik itu tadi. Apabila disebutkan penjelasan, saya pula akan menerangkan tentang kejelasan dalam penulisan. Menurut Awagu 2021, beliau mendefinisikan kejelasan dengan penggunaan ayat yang ringkas dan pendek, mudah dibaca, mudah difahami dan juga tidak kabur. Baik, kejelasan dalam penulisan. Penggunaan bahasa formal amat penting kerana bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan mengelakkan diri daripada menggunakan bahasa selanga dan dialek. Ialah kerana kita menulis satu artikel dengan bahasa yang formal. Sebagai contoh ayat yang saya telah pilih ialah selaras dengan itu, di dalam pelan pembangunan tersebut, KPM telah menggariskan anjakan penting iaitu memanfaat teknologi maklumat dan komunikasi dan ICT dalam meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia 2011. Anjakan ini adalah sebagai satu pelengkap kepada dasar ICT dalam pendidikan yang mempunyai hasrat iaitu ICT untuk semua murid. ICT sebagai alat untuk pengajaran dan pembelajaran serta digunakan untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sistem pengurusan. Baiklah, kita dapat lihat sebagai contoh penggunaan perkataan anjakan. Selain itu, penggunaan perkataan kualiti serta beberapa perkataan yang kita lihat formal dan sering digunakan dalam surat-surat rasmi. Seterusnya ialah penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif menyampaikan maklumat atau fakta yang tepat dan benar tanpa berat sebelah atau tokok tambah. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan statistik atau data-data daripada kajian. Jadi, menerusi artikel yang telah kami kaji ini, Pradovic et al. 2017 juga menjalankan kajian penggunaan ICT dalam kalangan guru-guru prasekolah. Hasil kajian mereka mendapati bahawa kebanyakan guru menggunakan ICT untuk urusan dokumentasi sebanyak 56%, mengakses maklumat sebanyak 82.6% dan komunikasi berbentuk email sebanyak 43.5% sahaja.
Hanya sebilangan kecil iaitu 34.8% yang menggunakan ICT untuk menyokong pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Di dalam kajian ini juga, pendidikan beranggapan bahawa penggunaan ICT di dalam prasekolah menjadi rendah kerana kekurangan kompetensi pendidikan dan mengendalikan ICT kerana perkembangan ICT berlaku dengan sangat pesat di samping kurangnya latihan intensif yang disediakan untuk tujuan tersebut. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa kajian itu tidak diubah sedikit pun dan setiap nombor-nombor yang diambil adalah menurut statistik daripada hasil kejadian terbabit. Seterusnya ialah penulisan ayat yang jelas. Ya, apabila satu penulisan ditulis dengan jelas, maka ia mudah difahami dan tidak mengelirukan pembaca. Sebagai contoh ayat, penggunaan aplikasi mudah alih dalam pendidikan awal kanak-kanak diperdebatkan oleh kalangan pengkaji. Antara yang menjadi tumpuan perbincangan adalah kesan penggunaan peranti dan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak, iaitu kesediaan dan kompetensi pendidikan. Isu infrastruktur dan juga kemudahan sumber yang hendak digunakan dalam konteks pembelajaran dan pengajaran kepada kanak-kanak. Ia dilihat formal dan juga jelas, tiada bahasa-bahasa yang agak mengelirukan. Perkataan gadget juga biasa didengarkan walaupun untuk tahap kanak-kanak sekalipun. Ya, jadi kita tibalah kepada perkembangan idea secara logik. Ini berkaitan dengan kohesi dan koheren dalam satu penulisan. Jadi saya akan terangkan tentang kohesi, iaitu kohesi ialah hubungan antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana, iaitu menurut Mulyana 2005. Kohesi juga ialah ikatan dan berkaitan yang wujud dalam teks menurut Yul 2008 dan juga ianya ialah susunan ayat dan perenggan yang saling bertaut menurut Halliday dan Hassan 1976. Namun begitu, koheren juga agak dilihat seperti sama namun sedikit berbeza, iaitu koheren ialah kesinambungan idea yang terdapat dalam sesuatu wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Mulyana 2005. Ayat-ayat disatukan bagi memastikan ayat-ayat beralih satu persatu dengan logik dan lancar. Jadi pada pendapat saya, kohesi ini kita dapat lihat apabila dua ayat dapat dipertautkan antara satu sama lain dan masih dikategorikan dalam ayat yang sama. Namun begitu, koheren pula kita melihat secara menyeluruh dari segi pemerengganan. Kita lihat walaupun perkara tersebut tidak bertaut sebanyak 100%, namun ia masih menceritakan tentang perkara yang sama. Jadi menurut artikel yang telah kami kaji, contoh kohesi ialah saya telah tandakan di situ, iaitu perkara ini menyulitkan perkembangan ICT kini menjadi semakin pesat. Kita dapat saksikan penghasilan peranti atau gadget baharu dan juga pertambahan aplikasi yang sentiasa berubah mengikut perkembangan semasa. Jadi perkara ini merujuk kepada ayat yang sebelumnya. Jadi kita dapat lihat pertautan kohesi antara ayat perkara ini dan yang menggantikan perkataan penghasilan peranti atau gadget baharu itu. Yang seterusnya ialah oleh yang demikian adalah menjadi satu kewajaran untuk para penyelidik sentiasa peka akan perubahan ini. Jadi kita dapat lihat perubahan ini merujuk kepada apa yang diceritakan di ayat yang sebelumnya. Okey, baiklah. Kohesi ini melihatkan pertautan antara ayat, namun itu koheren pula ialah sebagai contoh yang telah kami kaji, menurut kecanggihan dan kepesatan ICT pada masa kini harus dimanfaatkan oleh para pendidik untuk mempertingkatkan komunikasi dan kolaborasi bersama ibu bapa. Dilihat daripada trend pada hari ini, para pendidik menggunakan ICT untuk tujuan tersebut. Kebanyakan para pendidik menggunakan pendekatan ICT untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan ibu bapa kerana dilihat dapat menjimatkan masa dan lebih mudah. Okey, kita dapat lihat ketiga-tiga ayat itu dan keseluruhan perenggan itu menceritakan beberapa perkara yang berbeza seperti pendapat tokoh daripada Kamaruzaman serta idea-idea berbeza, namun masih lagi merujuk kepada penerangan ICT. Jadi pemerengganan ini sangat baik kerana mempunyai koheren yang sangat baik kerana ia menceritakan tentang satu perkara dengan banyak contoh-contoh serta huraian dalam idea ini. Sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini serta analisis artikel yang sudah kami lakukan sebentar tadi. Semoga kita dapat bertemu semula di video yang akan datang. Sekian, terima kasih.